Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para penonton, para pelajar sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan kesyukuran pada Allah Azza wa Jalla kerana pada hari ini 4 hari bulan 12 2021 kita dapat teruskan pengajian kita dalam kitab Al-Wafi, syarah kepada Al-Arba'in An-Nawawiyah. Nama kitab dia Al-Wafi. Al-Wafi syarah kepada hadis 40. Susunan Al-Imam Al-Hafiz An-Nawawi. Sebelum kita pergi kepada sambung syarah, ini syarah yang siri yang kedua dalam hadis ini, hadis yang ke-42. Hadis kita ini hadis yang ke-42. Saya baca matan dulu. Baca matan. Kemudian baru kita pergi kepada syarah, sambungan syarah. Hadis yang ke-42, sa'atu maghfiratillahi azza wa jalla. Luasnya keampunan Allah. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, qala Allah ta'ala, ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya ibna Adam, law balagat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya ibna Adam, innaka law ataitani biqirabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqirabiha maghfirah. Rawahu At-Tirmizi wa qala hadisun hasanun sahih. Maksudnya, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman. Kita panggil hadis ni hadis qudsi. Hadis qudsi. Wahai anak Adam, sesungguhnya apabila engkau berdoa kepadaku dan mengharapkan dariku keampunan, aku mengampunkan dosa-dosamu dan tidaklah aku peduli banyak mana kesalahanmu, Allah Ta'ala berkuasa untuk hapuskan. Wahai anak Adam, jika dosa-dosamu mencapai awan di langit, kemudian engkau memohon keampunanku, aku mengampunimu. Wahai anak Adam, sesungguhnya jika engkau datang kepadaku dengan dosa-dosa yang memenuhi bumi, kemudian engkau datang berjumpa denganku tanpa mempersekutukan. Maknanya, kamu datang dengan tauhid tapi berdosa. Ahli tauhid yang melakukan maksiat. Maka aku datang kepadamu dengan keampunan sepenuh bumi. Hadis ini riwayat Imam Tirmizi, katanya hadisun hasanun sahih. Jadi alhamdulillah, hadis ini jelas kepada kita bahawa luasnya keampunan Allah Azza wa Jalla itu. Baik, para pelajar sekalian, kita telah bincang dalam fiqhul hadis dalam siri yang lepas, iaitulah sebab-sebab keampunan Allah. Bagaimana kita meraih keampunan dengan kita berdoa, dan syarat-syarat qabul doa itu, iaitulah dengan hati yang khusyuk, dengan keazaman, minta dengan sungguh-sungguh, kemudian merintih dan merayu dalam berdoa. Jangan minta disegerakan dan kecewa meninggalkan doa. Kemudian makanlah dengan rezeki yang halal, barulah doa kita itu mustajab. Baik, kita sambung perbincangan kita, fiqhul hadis yang ketiga. Fiqh hadis yang ketiga, iaitu memohon keampunan. Dia panggil memohon keampunan. Antara perkara, tengok kitab, muka surat 667. Fiqh hadis yang ketiga, muka surat 667. 667.
Kalau tengok dalam kitab kita ni dipanggil yang kedua ni. Nombor kitab ni yang ketiga. Tengok ikut nombor bilangan kitab lah. Yang ketiga, memohon keampunan. Antara perkara yang paling penting yang dipinta oleh seorang hamba daripada Allah ialah keampunan bagi dosa-dosanya dan apa yang mengikutinya, seperti keselamatan daripada api neraka. Jadi kita minta, mula-mula kita minta Allah Ta'ala ampunkan dosa kita. Bila Allah ampunkan kita dosa kita, kita minta selamat daripada api neraka dan dapat memasuki syurga. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang qala an-nabi lirrajul, seorang laki-laki, Nabi kita tanya kepada dia, ma taqulu fi shalah, apa yang kamu baca dalam solat kamu? Ini dengar ni, menarik ni cerita ni tuan-tuan. Nabi tanya seorang sahabat, ma taqulu fi shalah, apa yang kamu baca dalam solat kamu? Qala atasyahhad, aku bertasyahud. Kemudian di akhir solat dia, as'alullahal jannah wa a'udzu binan nar, aku minta dengan Allah minta nak syurga, jauhkan diri daripada neraka. Ana wallahi, tengok ini kata di Badui ni, aku ni demi Allah ma'usinu dandanaka wala dandanata Muaz. Maknanya aku tak pandai cara nak baca seperti Rasulullah baca. Saya tak pandai nak berdoa seperti doa Muaz. Muaz ni sahabat. Tapi saya baca apa yang saya faham. Minta dengan Allah Ta'ala nak syurga, jauh daripada neraka. Maka Nabi pun ketawa, suka dengan Badui ni. Nabi kata apa? Nabi pun jawab, haulaha nudandin. Haulaha nudandin. Maknanya sekitar itulah kami pun duk cakap ni. Duk cakap nak syurga, jauhkan neraka ini. Allahu Akbar. Bahagia tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam dia boleh layan cara cakapan orang Badui itu. Haulaha nudandin. Maknanya Badui kata, aku tak pandai nak dandana, maknanya cara nak cakap macam Nabi saya tak pandai. Dengan Muaz pun saya tak pandai, tapi saya minta apa yang saya nak. Maka Nabi kata haulaha nudandin. Sekitar itulah kami pun duk mintanya. Sama denganmu jugalah. Allahu Akbar. Hadza rawahu Abu Daud. Hadis ini riwayat Abu Daud dan lainnya. Kata di muhakkik sanaduhu sahih. Alhamdulillah. Baik, kata seorang ulama salaf. Seorang ulama salaf saleh, nama dia Abu Muslim Al-Khawlani. Abu Muslim Al-Khawlani rahimahullah, dia kata apa? Tidaklah saya ditawari untuk berdoa. Maknanya bila aku nak berdoa, lalu disebut tentang neraka, kecuali saya palingkan doa itu untuk berlindung darinya. Dia kata ma'arad li dakwah. Maknanya kalau orang apa saja ditawari doa dalam terjemahan dia kata ni. Jadi bila aku sebut teringat ke neraka, aku akan pusing semua doa aku itu minta jauh diri daripada neraka. Allahu Akbar. Dan kita pun para jemaah sekalian, kita ingatlah sebagaimana sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kalau baca ayat Quran dia sebut tentang neraka, ya ta'awaz, minta berlindung. Bila Nabi sebut baca ayat tentang syurga, yas'alullahal jannah, dia minta dengan Allah Ta'ala nak masuk syurga. Jadi kita pun kena peka doa ke apa yang kita baca. Bila sebut neraka, na'udzubillahi minan nar, kita kata ya Allah kami minta berlindung denganmu daripada neraka. Sentiasalah lidah kita ni minta perlindungan Allah daripada api neraka. Bila sebut syurga, kita minta nak jadi ahli syurga. Baik. Kemudian kita pergi kepada yang keempat. Saya ikut tertib nombor dalam kitab ni. Yang keempat, menukarkan permintaan si hamba kepada yang lebih baik. Semalam dalam CD yang lepas kita dah bincang tentang adab-adab berdoa, tip berdoa, bagaimana nak mustajabkan doa supaya Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Kita dah bincang, tadi saya sebut pintas lalu. Sekarang ni kita nak tengok, tuan-tuan boleh tanda dalam catatan, bagaimana cara Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Bagaimana Allah Ta'ala kabulkan doa seorang hamba. Sedangkan Allah dah berjanji. Janji Allah Ta'ala itu janji yang benar. Janji Allah Ta'ala itu janji benar. Dia kata apa? Udu'uni
astajib lakum. Mu berdoa, aku perkenankan. Maknanya, setiap kali kita berdoa, Allah Ta'ala kabulkan doa kita. Artinya, Tuhan dah perkenankan permohonan kita. Tapi bagaimana Tuhan kabul? Kabul itu maknanya Tuhan terima ataupun Tuhan luluskan permohonan yang kita minta itu. Sekarang ini saya minta salah satu benda yang kita minta untuk kebaikan. Bagaimana Tuhan kabulkan doa saya? Permohonan itu diterima. Naam, sudah jelas. Allah kata ud'uni astajib lakum. Hulurkan permohonan, aku terima. Tapi cara Tuhan kabul itu bagaimana? Min rahmatillahi ta'ala bi'abdihi, di antara rahmat Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya ialah apabila seorang hamba berdoa agar Allah memenuhi keperluan-keperluan di dunianya, maka sama ada Allah kabulkan permintaannya. Itu yang pertama. Tuan-tuan tulis. Yang pertama, Allah Ta'ala kabulkan. Kita minta nak jawatan contohnya, nak tugas, nak kerja, dapat. Itu yang pertama. Atau menukarkannya dengan yang lebih baik. Kita minta yang ni, Tuhan tak bagi yang tu. Dia bagi yang lebih baik daripada apa yang kita minta. Itu. Umpamanya, menghapuskan keburukan darinya. Maknanya, kita minta benda lain, tapi benda ni tak sesuai dengan kita. Kalau dapat juga boleh jadi, kita jadi sombong, lara, takabur, maka Tuhan tukar bagi yang lain lebih baik. Kita kata Alhamdulillah. Yang ketiga, ataupun Allah menyimpan penerimaan permintaan itu hingga ke alam akhirat. Tuhan kata, tak usah ambil atas dunia lah permohonanmu tu. Aku simpan pahala permohonan kamu, di akhirat kamu ambil. Ini 3 cara. Atau diampunkan dosanya lantaran permintaannya itu. Satu lagi tambahan, Allah Ta'ala tak bagi lebih kurang lah yang ketiga tu. Allah Ta'ala tak bagi apa yang kita minta, tapi diberi keampunan dengan sebab doa. Sebab doa itu ibadat. Ad-doa huwal ibadah. Dengan kita banyak berdoa, banyak pahala, maka Allah Ta'ala ampunkan kesalahan kita. Kita kata semua itu kita kena syukur kepada Allah Ta'ala. Alhamdulillah. Sama ada Tuhan kabul di atas dunia, kita dapat. Atau Allah tukar daripada yang benda yang kita minta tadi tak sesuai, dia beri yang lebih baik, ataupun dia simpan di akhirat. Maknanya, kesimpulan yang kita boleh sebut, tuan-tuan dan puan-puan, berdoa ini tidak ada sesuatu perkara yang merugikan kita. Langsung tak ada rugi. Kalau siapa rugi aku doa Tuhan tak terima. Tidak ada siapa yang boleh kata doa itu rugi. Tak ada. Semuanya kita berpahala. Tapi biar betul. Doa dengan cara betul lah. Ikhlas. Baik. Telah diriwayat oleh Imam Tirmizi rahimahullahu ta'ala daripada hadis Jabir. Hadis Jabir, sabda Nabi sallallahu ma min ahadin yad'u bi du'ain illa atahu Allahu ma sa'ala aw kaffa anhu min as-su'i mithlah ma lam yad'u bi ismin aw qati'atir rahimin. Maksudnya, tidak ada seorang pun yang berdoa dengan satu doa, melainkan Allah kabulkan apa yang dipintanya. Dia minta apa, dapat. Itu permohonan. Atau menahan keburukan daripada tertimpa ke atasnya. Ini cara yang kedua. Allah tukar. Aku tak bagi hak minta, tapi aku hilangkan benda buruk yang nak menimpa kamu. Syaratnya, apa syarat? Selagi mana ia tidak berdoa dengan perkara maksiat atau memutuskan silaturahim. Kalau doa kita tu berbentuk maksiat, nak kenak kepada orang, kita doa nak suruh orang tu binasa, nak suruh hilang nikmat orang, ataupun doa nak minta benda-benda yang mungkar, itu bukan Tuhan kabul. Kalau Tuhan beri juga, mana beri untuk ujian yang besar kepada awak. Ingat. Ataupun doa untuk memutuskan silaturahim, maka itu dia panggil doa yang tidak mustajab. Tamat kita. Hadis yang kedua. Wafil musnad. Musnad ni, kalau musnad tu musnad Imam Ahmad. Dan juga dalam Al-Hakim, dalam kitab Al-Mustadrak. Daripada Abu Sa'id,
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fihi ithmun wala qati'atur rahim illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin." Tengok terjemahan. Tidak ada seorang muslim itu berdoa dengan suatu doa itu tidak mengandungi dosa-dosa atau memutuskan silaturahim, melainkan Allah mengurniakan apa yang dipintanya dengan salah satu daripada 3 perkara ini. Ini hadis lagi jelas. Ada yang jaga jelas. Tuhan akan bagi kepada kita 3 perkara. Yang pertama, sama ada dipercepatkan apa yang dipintanya itu. Yang kita minta dapat. Dan sama ada, yang kedua, sama ada disimpan baginya di akhirat. 2. Atau sama ada diangkat keburukan darinya. Jelaslah, yang pentingnya 3 cara ini Tuhan kabulkan doa seorang hamba. Diterima terus permohonan, atau ditukar daripada benda buruk yang akan menimpa dia dengan sebab dia doa, dihapuskan, ataupun Allah simpankan pahala di akhirat. Para sahabat bertanya, kalau begitu, qalu idzan nukthir. Kalau inilah cara Tuhan kabul doa, kami nak membanyakkan doa. Nak sentiasa berdoa. Qal Allahu Akbar. Nabi pun sallallahu jawab, Allahu Akbar. Allah Ta'ala Maha Agung. Minta lagi banyak, lagi baik. Allah lebih banyak, lebih besar kurniaannya, walau sebanyak mana kamu berdoa. Kita jangan rasa, aku tak boleh doa banyak-banyak. Baru ni ada salah satu daripada soalan yang ditanya dalam siri tanya jawab kita. Dia kata, betul ke tidak ada orang kata sekali kita solat, kita boleh doa satu je minta, tak boleh banyak-banyak. Inilah doa. Ini hadis jawapan dia. Kita boleh doa banyak-banyak, tuan-tuan. Allah Ta'ala ni, dia maha berkuasa, dia tahu semua apa yang kita minta. Kita jangan duk banding. Kita minta dengan orang kalau banyak-banyak, payah nak lulus, mungkin lulus satu. Lah, kita minta dengan Allah, Allah lulus. Tapi cara dia nak lulus, itu di bawah ilmu dan hikmah Allah. Ada kalau Tuhan bagi apa yang kita minta, orang ni jadi sombong, jadi takabur, jadi zalim, macam-macam jadi. Maka Tuhan kata, supaya kamu selamat, aku simpan, ambil pahala di akhirat. Kamu tenang di dunia. Alhamdulillah. Baik dalam riwayat At-Tabarani, au yufaru lahu biha dzamban qad salaf, ataupun diampunkan baginya dosa-dosa yang terdahulu sebagai ganti daripada au yukshafa anhu minas su' mithlah. Jadi ada riwayat yang kata lebih kurang lah, yang pentingnya 3 perkara itu berlaku. Diterima terus, ditukar benda yang tak baik, ataupun dihapuskan dosa-dosa, ataupun disimpan pahala di akhirat. Kita kata alhamdulillah. Sekarang ini kita berpindah kepada yang nombor 5. Nombor 5 dalam kitab kita ni, antara adab-adab doa. Jadi kita ada apa dia adab-adab berdoa. Sekarang ni tuan-tuan, saya nak tukar kepada tuan-tuan syarat tip ataupun adab berdoa dalam kitab kita ni ada berapa? Lebih kurang 13 perkara ada ni. 13 atau berapa ni? Tuan-tuan letak nombor. Yang pertama, antara adab-adab berdoa yang pertama, tahari al-awqat al-fadilah. Kita nak berdoa, kita cari waktu-waktu yang mempunyai kelebihan. Bilakah waktu? Tanda tuan-tuan. Yang pertama di akhir malam. Itu dia panggil waktu mustajab doa ni. Di akhir malam. Waktu sahur, itu mustajab. Waktu orang sunyi, kita bangun, ya Allah, mengadu kepada Tuhan apa masalah kita. Kemudian di antara waktu mustajab doa, waktu dekat nak berbuka puasa. Kita puasa hina yuftir, ketika nak buka puasa. Itu dia panggil waktu mustajab. Selepas solat, di akhir solat, itu termasuk dalam tepat-tepat waktu mustajab doa. Baik, yang kedua, taqdim al-wudu' was-salah. Kita mula dengan ambil wudu', kemudian kita solat lebih dahulu. Selepas tu kita berdoa di akhir solat. Ini tempat mustajab doa. Adakah kita kena solat hajat? Tak, Nabi tak sebut solat hajat ke apa. Yang pentingnya
Elok di antara tempat mustajab dubura kulli salatin. Di akhir salat. Ulama kata di akhir salat itu yakni qabla salam. Sebelum salam. Sebab itulah dalam kitab kita ni, di akhir dalam risalah yang saya bagi pada tuan-tuan ni, tengok doa akhir salat sebelum salam. Ini doa ni penting kita baca di situ. Ataupun tuan-tuan ambil dalam buku zikir ni, saya dah letak 2-3 doa, nak letak banyak kan tak takut tak sempat. 2-3 doa ada, iaitulah doa yang kita baca di akhir salam. Oh, Abu Anas, jangan menyusahkan kami. Kami mana hafal benda tu. Tak apa. Kalau tak boleh juga, selepas bagi salam, pegang buku, bismillah. Kita doa kat situ. InsyaAllah masih lagi boleh. Jadi, di akhir solat tu sama ada di akhir sebelum salam ataupun ba'da salam. Ada 2 kaul di situ. Baik. Yang ketiga, adab yang ketiga bertaubat. Ni kita kena taubat dulu. Taubat daripada dosa, banyak-banyak istighfar. Barulah kita mula berdoa. Yang keempat, menghadap ke arah kiblat. Kita angkat arah kiblat. Itu yang keempat. Pak, menghadap ke arah kiblat. Maknanya dia panggil qiblatud doa, hadap ke arah kiblat. Yang kelima, mengangkat tangan. Dia panggil angkat tangan macam ni. Kasti'ataf, macam orang minta benda. Allahumma ufilli, Allahumma arhamni, Allahumma inni as'alukal jannah. Itu begitu. Tapi kalau waktu betul-betul orang panggil terdesak, seperti waktu minta hujan, waktu berlakunya kegawatan, kita angkat sampai naik begini tangan kita. Allahumma aghithna, Allahumma aghithna. Itu minta. Yang keenam, hendaklah memulakan doa dengan memuji Allah Azza wa Jalla. Kita mula doa dengan doa puji Allah. Alhamdulillah. Dan berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mula dengan alhamdulillah, kemudian wassalatu wassalamu Rasulillah, barulah kita minta. Yang ketujuh, berselawat pula di pertengahan doa. Jadi di tengah-tengah doa tu kita celah dengan selawat lagi di situ. Celah dengan selawat. Yang kesembilan, dan dibaca berkata amin pada penuntutnya. Yang kesepuluh, jangan mengkhususkan doa untuk diri sendiri. Bahkan hendaklah ditujukan kepada seluruh kaum muslimin. Jadi ada doa khas untuk kita. Contohnya kita nak minta satu benda, kita mintalah ya Allah, Allahumma fili, Allahumma a'tini kadza, apa-apa yang kita minta. Kemudian umumkan doa tu. Allahumma fil lana li wa li jami'il muslimina wal muslimat. Ya Allah, berilah kesihatan kepadaku dan orang muslimin. Mana kita jangan nampak kita tu bakhil. Minta untuk kita saja. Jangan. Kita minta untuk kita dan untuk orang muslimin dan muslimat. Yang ke-11, 7, 8. Ini yang ke-9 tadi. Yang ke-10, bersangka baik dengan Allah dan mengharapkan penerimaannya. Bila kita doa, dalam hadis yang lepas kita kata, wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoa, kita hendaklah letak keyakinan Allah kabulkan doaku. Jangan duk main, Tuhan terima ke doa, ada main itu, tak jadi. Tak boleh lagu tu. Yang ke-11, mengakui akan dosa-dosa kita. I'tiraf bin dzam. Ya Allah, hamba-Mu ni banyak dosa. Hamba-Mu ni banyak kesalahan. Ya Allah, kalau Engkau tak ampun, siapa lagi nak ampun? Itu dia panggil kita mengakui kelemahan kita di hadapan Allah. Dan yang ke-13, yang ke-12, ke-13, al-khabdus saut, doa dengan suara yang perlahan. Kenapa pula pelik? Kita kalau ada majlis zikir munajat, dia punya doa kuat-kuat, kita kata itu tidak menyalahi, tidak mengikut SOP, cara adab berdoa. Berdoa dengan khabdus saut, ud'u rabbakum. Dalam doa yang khusyuk, dengan keadaan yang suara yang perlahan. Sebab kita bercakap dengan Allah yang maha mendengar, yang maha mengetahui, bukannya laum siapa-siapa. Ini adab. Sebab itulah kita tegur setengah-setengah imam-imam kalau berdoa, dah lah mikrofon duduk muncul mulut ni, laum pula kuat. Jangan. Beradab kita.
Itu di antara adab berdoa. Baiklah tuan-tuan, saya berpindah kepada yang keenam. Al-istighfar mahma azamatiz dzunub. Sentiasalah memohon ampun, tidak kira besar mana dosa kita. Jangan kata, dosa aku ni besar, Tuhan tak ampun. La. Jika dosa-dosa si hamba itu tidak dikira besar, tidak kira, tak kira besar mana pun, maka keampunan dan kemaafan Allah adalah lebih luas dan lebih besar. Keampunan Allah lebih luas daripada dosa kita. Dosa-dosa itu kecil di sisi Allah Ta'ala berbanding dengan keampunannya yang sangat luas. Ada sebuah hadis akhraja Al-Hakim. Diriwayatkanlah, kita kata diriwayatkan anna rajulan ja'a ila Nabi. Seorang laki-laki mari mengadu kepada Nabi. Dia kata, ya banyaknya dosaku. Maka diriwayatkan Nabi kita respon, Nabi suruh kata, Allahumma ghafiratak awsa' min zunubi. Allahumma ghafiratak awsa' min zunubi wa rahmatak arja indi min amali. Ya Allah, keampunanmu lebih luas daripada dosaku, dan rahmatmu lebih aku harapkan daripada amalanku. Ini makna dia cantik. Tapi kata di Muhakkik dalam Al-Jami' mengatakan sanad dia dhaif. Habis boleh tak kita baca? Nah, sebagai doa kita baca. Tapi kalau kita kata sanad dia lemah. Dan maka itulah, jadi orang tadi pun bacalah doa ni. Yang ketujuh, kita berpindah pula kepada al-istighfar fil Quran. Cara Allah Ta'ala bawa istighfar dalam Quran ada beberapa cara. Yang pertama, sebutan istighfar banyak terdapat dalam Quran. Pada suatu istighfar, ada kalanya istighfar tu berbentuk perintah. Tulis, nombor 1, istighfar dengan bentuk perintah. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, wastaghfirillah innallaha kana ghafurur rahima. Minta ampun, itu dia panggil perintah. Mintalah ampun dengan Allah. Allah Ta'ala itu Maha Pengampun. Surah Al-Muzammil ayat 20. Wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu. Itu juga anistaghfiru, lah kamu minta ampun. Itu dia bentuk arahan. Yang kedua, Allah Ta'ala memuji orang yang beristighfar. Wal mustaghfirina bil ashar. Orang-orang yang beristighfar minta ampun pada waktu sahur. Surah Ali Imran ayat 17. Ini dia panggil, itu dalam bentuk Allah Ta'ala puji orang istighfar. Dan juga dalam ayat surah Ali Imran ayat 135. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ. Jadi Allah Ta'ala puji orang-orang yang beristighfar. Yang ketiga, ditentukan keampunan bagi permohonan keampunan itu. Wa tarata yurattib. Maknanya siapa dia minta ampun, Allah Ta'ala ampunkan. Tulis nombor 3 tu. Cara istighfar yang disebut dalam Quran yang ketiga, siapa minta ampun, dia dapat keampunan. Dalam surah An-Nisa ayat 110, wa man ya'mal su'an aw yazlim nafsah thumma yastaghfirillaha yajidillaha ghafurar rahima. Dan sesiapa yang mengerjakan kejahatan atau menganiayai dirinya sendiri dengan melakukan maksiat, kemudian dia memohon keampunan kepada Allah, yajidillaha ghafurar rahima, nascaya dia akan mendapati Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Itu dia panggil, berapa dah kita? Ada 3 cara Allah Ta'ala sebut tentang istighfar dalam Quran. Arahan, Allah puji orang beristighfar, dan juga kesan daripada istighfar. Alhamdulillah. Jadi tidak lain dan tidak bukan bahawa istighfar mempunyai kedudukan yang besar
dan ianya adalah merupakan asas keselamatan seorang hamba, dan bahawa dia tidak akan pernah terlepas daripada dosa, sama ada dengan sengaja atau tidak. Memang kita dengan dosa ni tak pernah lepas, yang disengajakan ataupun yang kita tak sengaja. Jagalah SOP setara mana pun, akan ada dosa. Dosa mata, dosa telinga, dosa macam-macam dosa yang kita ada. Maka banyaklah istighfar. Alhamdulillah, peluang yang itu besar. Yang ke-8, at-taubatu wal istighfar. Taubat dan istighfar dalam Quran. Allah SWT banyak menggandingkan antara taubat dan istighfar dalam Quran. Sebagaimana dalam surah Al-Ma'idah ayat 74, afala yatubuna ila Allahi wa yastaghfirunah. Oleh itu, tidakkah mereka mahu bertaubat kepada Allah dan mahu ampun? Jadi ayat ni Allah kembar antara taubat dan istighfar. Taubat dan istighfar. Sama juga dengan ayat surah Hud ayat 3, wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilaih. Hendaklah kamu minta ampun, istighfar kepada Tuhanmu daripada perbuatan syirik, kemudian hendaklah kamu bertaubat. Istighfar, taubat. Terdapat banyak lagi ayat Quran yang lainnya. Maka dalam bentuk seperti ini, istighfar, dengar ni tuan-tuan. Apa bezanya istighfar tu? Apa bezanya antara istighfar dengan taubat? Tanda. Istighfar adalah merupakan ungkapan memohon keampunan dengan lidah. Dengan lidah kita kata astaghfirullah, astaghfirullah, ya Allah, maafkanlah saya ya Allah, ampunkanlah dosaku ya Allah. Itu dengan lidah. Taubat adalah ibarat daripada melepaskan diri daripada dosa-dosa dengan hati dan anggota. Tuan-tuan nampak? Istighfar kita kata dengan lidah kita. Taubat dengan perbuatan kita. Mana kalau kita sedang bergelumang dengan dosa maksiat, bila kita kata atub ilaika ya Allah, astaghfiruka ya Allah, aku minta ampun, tinggallah dosa tu. Jangan pula kata orang macam main-main je. Astagfirullah, air mata mengalir. Tapi dalam hati sayang lagi nak taubat daripada riba, nak taubat lagi daripada rasuah, nak taubat lagi daripada maksiat. Kita kata itu main-main. Jangan jadi air mata buaya kita ni. Air mata buaya ni, orang tak percaya tuan-tuan. Dia menangis tapi tangisan dia tak boleh diterima. Ada kalanya, tengok dalam Quran juga. Tadi Allah Ta'ala kembar antara istighfar dengan apa? Dengan taubat. Sebab istighfar mulut, taubat dengan hati dan anggota. Ada kalanya, wataratan, istighfar juga disebut secara menyendiri dan diiringi dengan memperolehi keampunan. Dia tak kata taubat, dia kata istighfar saja. Sebagaimana dalam ayat surah Al-Qasas, ayat 16, qala rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli faghfaralah. Dengan merayu, wahai Tuhanku, sungguhnya aku telah menzalimi diriku, oleh itu ampunkanlah dosaku. Faghfaralhu, maka Allah Ta'ala ampunkan. Maknanya kesan daripada istighfar tu, dapat keampunan Allah Ta'ala. Ada kala kita perlu dua-dua taubat. Ada kala cukup dengan istighfar. Dalam surah Al-Muzammil ayat 20, wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Minta ampunlah dengan Allah, Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Kesian-belas. Dan banyak lagi lah ayat-ayat Quran yang menyentuh tentang perkara tersebut. Yang seumpama dengan itu adalah apa yang disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana itu makna ampunlah dosaku. Makna apa tu? Bila kita kata ampunlah dosaku, ya istaghfartani. Maaf, ampunlah aku, ialah kamu bertaubat dengan taubat yang sahih, dengan menyesali atas perlakuan maksiat. Atas perlakuan maksiat lantaran saya adalah maksiat, lantaran adalah ianya maksiat. Kamu meninggalkan maksiat itu dan kamu berazam untuk tidak kembali melakukannya dan menukarkan dengan melakukan ketaatan yang telah luput darimu dengan mengqadhakannya, memulangkan hak orang yang dizalimi dan memohon ampun darinya. Ini maknanya kita kata bila kita sebut dalam hadis tadi, Allah kata apa?
istaghfartani. Bila kamu minta ampun dengan aku, bermakna kita mengaku kesalahan dengan Allah Azza wa Jalla, kita menyesali dosa yang lepas, kita berazam tak nak buat balik. Kalau dosa tu orang, kita minta maaf. Kalau barang orang, kita hantar balik. Itu kaedah. Maka mesti untuk memperolehi keampunan tersebut itu, seorang itu mesti menjauhkan diri daripada perkara maksiat dan dosa yang telah lepas, dan dia mesti berazam untuk tidak kembali lagi melakukan dosa, dan dia juga perlu kepada apa? Memperbaiki dirinya. Kalau tidak, orang panggil main-main lah dia ni. Oh, taubat juga, istighfar juga, tapi dosa tak nak tinggal juga. Maka tak boleh. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Ma'idah ayat 39, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha, fa inna Allah yatubu alaih, inna Allah ghafurur rahim." Faman taba min ba'di zulmihi, siapa yang bertaubat sesudah melakukan kejahatan itu dan memperbaiki diri. Taba wa aslaha. Maknanya menyesal, tukar channel. Daripada tak solat kepada solat. Tak tutup aurat, tutup aurat. Kepada riba, taubat. Daripada rasuah, tak ambil rasuah. Maka sesungguhnya Allah menerima taubatnya, dan Allah Ta'ala Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itulah. Baik. Kita pergi kepada isu yang ke-9, al-istighfar wal israr. Apa jadi ni tuan-tuan? Istighfar, mulut, tapi dosa diteruskan. Apa jadi orang ni? Dikatakan bahawa semua nas berkenaan istighfar yang mutlak, sebagaimana ayat dalam Quran dalam surah Al-Imran, disyaratkan dengan tidak meneruskan perlakuan dosa-dosa itu, kerana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuknya keampunan bagi orang yang memohon ampun untuk dosa-dosanya dan tidak meneruskan dosa yang tersebut. Syarat dia. Dia syarat taubat ni tuan-tuan. Yang pertama, tinggalkan dosa yang sedang dibuat itu. Dan syarat yang kedua, tak akan ulangi balik. Tapi kalau orang main juga, sebagaimana kata orang kampung, taubat ulu golok. Kena golok. Golok yang buat potong daging buat apa. Itu dipanggil golok kan. Taubat ulu golok. Selepas taubat, buat pula. Tak jadi. Mana waktu taubat tu mesti. Mesti. Kenapa? Kena buat sungguh. Telah diriwayat oleh Abu Daud dan At-Tirmizi daripada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma asarra man istaghfara wa in 'ada fil yaumi 70 marratan." Seorang itu tidak dianggap berterusan melakukan dosa, dia jika minta keampunan walaupun dia mengulangi 70 kali dalam sehari. Tapi syaratlah, waktu dia taubat tadi, taubatan nasuha. Dia betul-betul dia nak tinggal. Tapi dia lupa, dia terbuat pula. Baru jadi. Tapi kalau dalam dia taubat mulut je, kepala duk mikir nak buat pula apa ni, itu bukan taubat. Dalam hadis sahih yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna 'abdan aznaba, faqala rabbi aznabtu zamban faghfirli." Qala Allah Ta'ala, "Alima 'abdi anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bih. Ghafartu li 'abdi thumma makatha ma sya Allah thumma aznaba akhar." Sesungguhnya seorang hamba melakukan dosa, kemudian dia bertaubat. "Wahai Tuhanku, aku telah melakukan dosa, maka ampunilah dosaku." Mana dia insaf betul-betul. Allah Ta'ala berfirman, "Hamba-Ku mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menghapuskannya, maka aku ampunkan dosanya." Ampun. Kemudian dia tinggal dalam masa yang dikehendaki, berapa lama tempoh, setahun ke setengah tahun, jumpa balik geng-geng lama dia. Syaitan lama mari balik, kemudian dia melakukan dosa lagi. Lepas dia buat dosa, dia insaf balik. Mengucap pula dia. Minta istighfar juga. Maka kali yang kedua, Allah kata, "Aku maafkan dia." Jangan kata, tak boleh dah. Kecewa kita, lah. Kita tak main. Tak main. Tak ada taubat ulu golok. Kalau betul-betul insaf buat. Tapi kalau terjebak pula, taubat pula. Dalam riwayat Muslim, Allah Ta'ala berfirman pada kali yang ketiga, "Qad ghafartu li 'abdi falyamal ma sya'." Sesungguhnya aku telah mengampunkan hamba aku ini. Kemudian maka dia beramalah sebagaimana yang dikehendakinya, iaitulah dia sudah insaf, buatlah amal kebajikan. 3 kali dah aku maafmu. Mu nak tunggu mati dulu baru nak betul-betul insaf? Maknanya laki-laki itu berterusan dalam keadaan seperti itu,
Setiap kali dia melakukan dosa, ia pun meminta ampun. Jadi kita kena usahalah. Dan kali yang ketiga terjebak, masih lagi nak ngaku dia taubat, kita kata itu sukar untuk kita menerima orang taubat macam ni. Ini taubat ulu golok nama dia. Pada zahirnya, yang dimaksudkan dengan istighfar adalah tanpa meneruskan dosa. Sepatutnya kalau kita istighfar, kita tak buat dosa. Maka istighfar yang sempurna, yang mewajibkan keampunan, ialah yang tidak dikaitkan dengan tanpa meneruskan dosa. Sebagaimana Allah SWT memuji orang yang sedemikian itu dan menjanjikan keampunan untuk mereka. Pada ketika itu beliau mengharapkan taubat nasuha. Berkata beberapa orang al-arifin. Orang arifin ni orang-orang yang kenal Allah. Dia kata apa? Siapa buah istighfarnya bukan merupakan perbaikan taubatnya, maka beliau adalah pendusta dalam istighfarnya. Dia kata apa ni? Man lam yakun. Kalau dia istighfar tapi tak ada kesan. Istighfar dengan mulut, kesan perbuatan tak ada, maka itu kazib. Orang itu penbohong dalam taubat dia. Kata di ulama lain, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita ni perlu pada istighfar lagi. Sebab apa? Kita istighfar tak betul-betul tak betul-betul ikhlas. Istighfaruna yahtaju ila istighfar. Mana bertingkatlah istighfar. Adapun dengan istighfar dengan lidah, namun hati tetap berterusan melakukan dosa, lidah istighfar, maka ianya adalah semata-mata doa. Jika dikendakikan oleh Allah Azza wa Jalla, Allah akan menerimanya. Jika tidak, doanya itu ditolak. Nak kata apa? Kuasa Allah. Dan kadang-kadang diharapkan pada Allah akan penerimaan doa itu, lebih-lebih lagi dosa itu terkeluar daripada hati yang betul-betul kita minta ampun dengan Allah pada saat itu. Mana kita waktu kita berdoa tu kita betul-betul ikhlas. Yang pecah dan berduka cita akibat dosa-dosa, atau waktu beliau berdoa itu bertemu dengan waktu mustajab doa, waktu qabul doa, Allah Ta'ala ampunkan. Seperti waktu sepertiga akhir malam, atau selepas azan, dan selepas solat fardu dan seumpamanya. Kadang-kadang berterusan melakukan dosa menjadi penghalang kepada penerimaan doa. Jadi kita kena hati-hatilah tuan-tuan. Sebagaimana kata-kata Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Asal ini diriwayat oleh Imam Ahmad. Dia kata, wailul lillazina yusirruna ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Celakalah bagi orang yang berterusan melakukan dosa sedangkan mereka mengetahui. Na'udzubillah. Kita minta berlindung Allah Ta'ala daripada berani buat dosa sedangkan kita tahu itu dosa. Dan Ibnu Abbas katanya, seorang yang bertaubat daripada dosa seperti seorang yang tiada dosa. At-taibu minaz zambi kaman la zambalah. Orang yang bertaubat daripada dosa, betul-betul taubat, macam orang tak berdosa lagi. Orang yang memohon ampun sedangkan dia tetap meneruskan dosa, maka dia seolah-olah mempermain-mainkan Allah. Na'udzubillah. Istighfar tapi buat dosa. Orang ni macam nak main ke Tuhan. Bahaya betul. Daripada Huzaifah. Asar ini diriwayat oleh Ibn Abi Dunya. Daripada Huzaifah bin Yaman, dihisap seorang sebagai pendusta yang berkata, aku memohon ampun daripada Allah, kemudian dia kembali melakukan dosa. Na'udzubillah. Ini yang kita bimbang tuan-tuan. Kita bimbang takut kita ni jadi taubat pendosa, taubat pendusta. Dia panggil taubat at-taibul kazib. Bertaubat tapi bohong. Maknanya dalam hati tak ikhlas, betul-betul ikhlas nak tinggal benda ni. Tak ada main-main je. Jangan. Tengok yang ke-10, at-taubatul kazib. Sesiapa yang berkata, dia panggil taubat pendusta. Dia berkata, aku mohon keampunan daripada Allah, dan hatinya tetap meneruskan dosa, maka dia adalah seorang pendusta atas perkataannya. Beliau tidak bertaubat, maka tidak harus ia berkata bahawa beliau adalah seorang yang bertaubat, sedangkan beliau bukan orang yang betul-betul bertaubat. Menyerupai akan halnya adalah seorang yang berkata, ya Allah, sesungguhnya aku memohon keampunanmu dan aku bertaubat. Dia kata dia minta ampun dengan Allah. Allahumma inni astaghfiruka fatub alayya. Aku minta ampun, taubat, terimalah taubatku.
Yang seumpama itu ditakuti akan ditimpakan ke atasnya dengan azab yang pedih. Beliau adalah seumpama orang yang mengharapkan hasil tuaian, sedangkan beliau tidak menanam atau seorang inginkan anak sedangkan dia tidak bernikah. Mana orang yang minta ampun tapi hati dia tak niat pun nak bertaubat. Ini bahaya. Jadi kita ni macam orang nak anak tak kahwin. Nak Allah ampun tapi awak tak berhenti daripada dosa. Macam mana ni? Yang ke-11, at-taubatu wal-ahd. Kita bertaubat adalah kita buat perjanjian dengan Allah. Jumhur ulama berpendapat, harus seorang hamba yang bertaubat berkata, aku bertaubat pada Allah. Dan beliau berjanji kepada Tuhannya untuk tidak kembali melakukan maksiat. Jika berazam dengan demikian, maka wajib ke atasnya melakukan seperti itu pada masa itu juga. Mana kita kena berhenti dosa, azam. Tapi lama-lama dia terlupa balik. Syaitan goda dia, syaitan kacau dia. Kita balik pada hadis tadi. Kan orang tu 3 kali ulang dosa, Allah kata dia betul-betul taubat, aku ampunkan. Lama dia digoda oleh syaitan pula. Yang ke-12, al-iksar minal istighfar. Hendaklah kita memperbanyakkan istighfar. Dalam Sahih Bukhari, Abu Hurairah meriwayatkan Nabi SAW bersabda, wallahi inni la astaghfirullah wa atub ilaihi fil yaumi akthar min 70 marrah. Demi Allah, sesungguhnya aku memohon ampun dan bertaubat pada setiap hari lebih daripada apa? Lebih daripada 70 kali. Nabi yang tak berdosa taubat lebih daripada 70 kali. Kita yang dosa banyak, kenapa pula tak mau taubat? Berat kita ni. Luqman Al-Hakim berkata kepada anaknya, wahai anakku, biasakanlah lidahmu jangan mengatakan, ya Allah, ampunilah aku. Allahumma ghafirli. Kerana Allah SWT mempunyai waktu-waktu yang dia tidak menolak orang yang minta. Ada waktu Tuhan mustajab doa, waktu kita kata, Allah kabulkan. Alhamdulillah. Al-Hasanul Basri berkata, perbanyakkan istighfar dalam rumah-rumah kamu, di jalan-jalan waktu kamu berjalan, di dalam pasar-pasar kamu, dan dalam majlis kamu, dan di mana saja kamu berada, kerana sesungguhnya kamu tidak mengetahui bilakah diturunkan keampunan. Allahu Akbar. Boleh jadi waktu kita duduk berjalan, waktu itulah Tuhan mustajab doa kita. Doakan, walaupun tengah berjalan, atas kereta, atas kenderaan, di pasar, berdoa. Dalam kitab Amal Al-Yawm Wal-Laylah, riwayat An-Nasai daripada Abu Hurairah, dia berkata, saya tidak melihat seorang pun yang lebih banyak mengatakan Allahumma ufili, ya Allah, ampunlah dosaku, lebih daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tak nak, dari riwayat ni kata berapa? 70 kali. Dalam kitab Sunan, Ibnu Umar berkata, sungguhnya kami menghitung dalam satu majlis bahawa Rasulullah sallallahu mengucapkan sebanyak 100 kali kata belakang tuan, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya Allah, ampunlah dosaku, terimalah taubatku, sesungguhnya engkau penerima taubat dan maha pengampun. Berapa kali Nabi kata? 100 kali. Nabi tak berdosa, tapi dia boleh ulang sampai 100 kali. Kenapa? Allahu Akbar. Kita yang confirm banyak dosa, kenapa keras sangat mulut kita nak kata Rabbi ghafirli wa tub alayya? Kenapa keras sangat mata kita nak menangis tentang dosa-dosa kita? Kenapa hati kita masih keras, tak mau berfikir tentang masa depan yang begitu berbahaya di depan kita kalau kita tidak bertaubat? La ilaha illallah. Sentiasa ulang doa ni, Rabbi ghafirli, kata Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Baiklah, kita ambil yang terakhir dalam siri ni, yang ke-13. Dia panggil Sayyidul Istighfar, penghulu bagi segala istighfar. Disunatkan dalam istighfar dengan menambahkan perkataan astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Aku minta ampun dengan Allah dan aku bertaubat. Sebab apa? Sebab kita kembar dua-dua. Istighfar dengan mulut, taubat dengan hati dan anggota.
Diriwayat daripada Ibnu Umar bahawa beliau mendengar seorang laki-laki berkata, aku memohon kepada Allah. Aku mohon kepada Allah dan aku bertaubat kepadanya. Maka Umar berkata, wahai si bodoh, ucapkanlah taubatun man la yamliku nafsan naf'an wala darran wala mautan wala hayatan wala nusyura. Jadi kita tak tahu riwayat dia ni macam mana. Wallahu alam. Baik. Wasu'ila al-Auza'i, seorang ulama salaf, ditanya tentang orang yang beristighfar dengan mengucapkan astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tuan-tuan boleh baca dua-dua tu, tak ada masalah. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwa al hayyul qayyum ataupun al hayyal qayyum. Dua-dua tu betul kalau ada orang kata salah, dia minta dia murajaah balik dalam sudut bahasa. Sahih. Wa atubu ilaih, aku mohon keampunan daripada Allah yang Maha Besar dan tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Dia yang Maha hidup, yang Maha berdiri dengan sendirinya, dan aku bertaubat padanya. Beliau berkata, inilah sesungguhnya yang amat baik. Akan tetapi hendaklah beliau mengucapkan Rabbighfirli zunubi. Rabbighfirli zunubi, ya Allah, ampunlah dosa-dosaku sehingga sempurna istighfar itu. Jadi kita kena minta juga, ampunkan dosaku. Lafaz ini diwayatkan daripada Abu Daud dan At-Tirmizi, diangkat kepada Nabi SAW. Wallahu alam. InsyaAllah kita sambung baliklah yang 13 ni dengan yang ke-14, Sayyidul Istighfar, dalam siri yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.